Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, murid-murid sekalian. Insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam subjek pendidikan kesihatan. Baiklah. Tajuk yang kita nak belajar pada hari ini ialah peranan ahli keluarga. Okey, peranan ahli keluarga. Okey, setiap ahli keluarga mempunyai peranan masing-masing. Okey, setiap ahli keluarga mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Okey, daripada seorang ayah, ibu hinggalah adik bongsu mempunyai peranan masing-masing dalam keluarga. Sebagai contoh, seorang ayah dia berperanan untuk mencari rezeki, mencari nafkah untuk diberikan kepada ibu ataupun isterinya dan diberikan kepada anak-anak di bawah tanggungjawabnya. Jadi seorang ayah perlu mencari rezeki ataupun mencari nafkah untuk menyediakan tempat tinggal, makanan dan keselamatan untuk anak-anak. Seorang ayah juga berperanan untuk memberi didikan dan pelajaran kepada isi keluarganya, termasuk isterinya ataupun anak-anak. Okey, itu peranan sebagai seorang ayah. Peranan seorang ibu pula ialah ibu berperanan seperti ayah juga. Ibu berperanan untuk menggantikan ayah ketika ayah pergi kerja mencari rezeki. Ibu juga berperanan untuk menguruskan anak-anak, mendidik anak-anak, menguruskan kebersihan rumah, menguruskan pakaian yang kotor, memasak dan sebagainya. Itu peranan yang dilakukan oleh seorang ibu ataupun seorang isteri ketika berada di rumah. Okey, itu peranan seorang ibu ataupun seorang isteri ketika berada di rumah, berperanan untuk menyediakan tempat tinggal yang selesa, didikan, pelajaran, nasihat kepada anak-anak. Itu peranan seorang ibu. Okey, dalam keluarga juga kita ada kakak ataupun abang. Okey, peranan kakak dan abang ini dia menjadi pengganti ibu dan ayah. Okey, dia mungkin boleh mendamaikan perselisihan sekiranya berlaku dalam ahli keluarga. Mungkin boleh nasihatkan adik-adik. Mungkin sebagai seorang abang ataupun kakak boleh menjadi contoh tauladan dengan belajar bersungguh-sungguh supaya adik-adik di bawahnya dapat mengikuti jejak langkah abang ataupun kakak. Abang dan kakak juga boleh berperanan untuk menunjukkan qudwah ataupun menunjukkan satu akhlak yang baik kepada adik-adik supaya adik-adik dapat mengikuti perkara-perkara ataupun akhlak-akhlak yang baik daripada seorang abang dan kakak. Okey, baik. Adik pula, apa peranan seorang adik? Okey, adik bongsu ke dan sebagainya. Mungkin boleh membantu kakak dan abang. Juga boleh membantu ibu dan ayah. Mungkin boleh bantu basuh kereta, boleh bantu basuh pinggan, sapu rumah, tolong sediakan hidangkan makanan dan sebagainya. Okey, adik dia boleh bantu tugas-tugas yang ada di rumah, baik tugas ibu ataupun kakak, abang dan sebagainya. Itu peranan seorang adik. Jadi secara kesimpulan, setiap daripada ahli keluarga itu mempunyai peranan masing-masing. Cuba bayangkan sekiranya peranan ini ataupun tanggungjawab ini tidak dijalankan dengan sempurna. Contohnya, ayah yang sepatutnya mencari rezeki, nafkah tapi tidak boleh mencari nafkah disebabkan sakit dan sebagainya. Adakah
keluarga itu menjadi sempurna, mungkin ada masalah sedikit berbanding dengan keluarga lain. Okey, kita tengok pula kalau seorang ibu itu tidak memasak, tidak mengemas rumah dan sebagainya, adakah keluarga itu akan hidup dalam keadaan selesa, rumahnya macam mana dan sebagainya? Kan mungkin anak-anak pun jadi tidak terurus, okey, tidak mendapat pelajaran, didikan, nasihat daripada seorang ibu. Bagaimana agaknya keluarga itu mahu menjadi keluarga yang baik? Okey, cuba bayangkan macam mana pula kalau seorang abang itu ataupun kakak tidak dapat menunjukkan kuduah ataupun menunjukkan akhlak yang baik kepada adik-adik. Siapakah yang dapat menjadi contoh tauladan yang baik kepada adik-adik? Jadi adik-adik mereka tidak mendapat mengikuti akhlak-akhlak yang baik ataupun perkara-perkara yang baik daripada kakak dan abang. Akhirnya sekiranya semua ini tidak dimainkan peranan yang baik dalam keluarga, keluarga itu kemungkinan akan menjadi keluarga yang tidak bahagia. Okey, jadi pelajarannya ialah kita kena tahu peranan kita. Kita kena tahu tanggungjawab kita dan kita mesti memainkan peranan kita yang terbaik dalam keluarga. Sebagai contoh dalam gambar ini. Okey, gambar di tempat makan, di dapur lah. Okey, tengok tengok adik yang pakai baju warna biru tu, lelaki tu. Dia kata apa? Ini airnya Datuk. Dia hulurkan air kepada Datuk. Ni, tolong hulurkan air. Atuk tu minta adik tu hulurkan air. Ini airnya Datuk. Jadi cucunya menyediakan air kepada Datuk. Okey. Jadi ini ibu pula. Ibu kata apa? Alson, jangan gunakan telefon bimbit semasa makan. Okey. Jadi anaknya beritahu apa? Jawab apa? Baik ibu. Jadi ibu dia berpesan menasihati adik ataupun anak itu supaya tidak bermain telefon di meja makan. Tidak sopan, tidak bagus. Jadi peranan ibu ialah menasihati, mendidik. Okey. Jadi ini menunjukkan situasi peranan masing-masing ketika berada ataupun bergaul dalam keluarga. Okey. Ini merupakan satu situasi yang sangat baik menunjukkan peranan dalam keluarga. Okey. Selepas makan mereka membuat kerja rumah. Okey. Contohnya abang dia bantu ayah basuh pinggan. Okey. Kakak tolong sidaikan baju. Okey. Adik tolong ibu basuh baju. Ini peranan-peranan yang boleh dilakukan dalam keluarga untuk membentuk keluarga yang harmoni dan saling tolong-menolong ataupun bantu-membantu. Jadi, cuba kamu ceritakan peranan kamu di rumah. Kamu sebagai abang ke ataupun adik ke, cuba ceritakan peranan kamu di rumah. Mungkin peranan kamu untuk membantu ibu ayah menyapu menyapu sampah ataupun membersihkan bilik dan sebagainya. Kamu ceritakan, kamu rakamkan, kamu ceritakan, kamu hantar kepada ustaz. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.